ஒவ்வொரு நாளையும் நீ முழுமையா வாழ். பிரேரணா! ஆதித்யா! டாக்டர்! என்னாச்சு? Dalam kondisi yang tak terduga ini, Aditya seketika bertanya-tanya pada dirinya apa sebenarnya yang terjadi pada Prina. Setelah beberapa jam pemeriksaan, paman Prina pun keluar. Aditya langsung bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada Prina. Paman pun memberitahu yang sebenarnya jika Prina menderita tumor yang tak bisa disembuhkan. Waktu hidupnya diperkirakan tak lebih dari 2-3 bulan saja, Ner. எப்படி இருக்க பிரேரணா? நீ சொன்ன ஃபியூச்சர் மொத்தமும் சோதிடம் எதுவும் தப்பானதே இல்லை. லாங் லைஃப் பிரேரணா, நீயும் பாப்ப. What the hell are you doing? கிளி ஜோசம் பார்த்துட்டு இருக்கியா? Out! She'll have a long life. ரீசன்ஸ் எழுதுற ரிப்போர்ட்ஸை விட தலையெழுத்த நம்ப பிரேரணா, இதை எவனும் மாத்த முடியாது. Ngeri ini, Ner. Bagaimanapun kenyataannya, keyakinan Aditya tak tergoyahkan jika Prina akan baik-baik saja dan akan berumur panjang. அந்த சாவே வந்து நான் சரின்னு ஆதித்யா தப்புன்னு சொன்னா அது தப்பு. Beberapa hari kian berlalu, Niner. Kini Prina hanya bisa menangisi keadaannya di samping menunggu ajalnya tiba ketika dokter telah memberitahu jika ia sudah di stadium akhir sekarang. Namun di sisi lain ia juga dibuat bimbang oleh ramalan Aditya atas dirinya. Tak lama pamannya datang lalu berkata jika kita ini dokter Prina, harusnya kita percaya dengan bukti medis, bukan pada garis takdir omongan kosong orang itu. Aditya maksudnya, Ner. Satu-satunya harapan adalah obat. Prina pun memohon di depan pamannya jika sampai sekarang tidak ada yang memberitahunya sampai kapan ia hidup kecuali Aditya. Itu adalah satu-satunya pengharapan besar Prina saat ini. Setelah Ner, karena sudah tidak ada cara lain, maka paman Prina ngotot untuk membuktikan kebenaran ramalan Aditya itu dengan melakukan penyelidikan pemeriksaan otopsi dari beberapa tangan mayit secara acak termasuk tangannya juga. அவளுக்கு எதுவும் இல்லை. Stop it! இந்த 10 பேர் ஃபியூச்சர் சொல்லு பாப். இது 10 பேர் கை கிடையாது, 5 ஆளுங்க. ஏஜ் 74, ஸ்டமக் இன்ஃபெக்ஷனால செத்து போயிட்டாரு. 23 வயசு பொண்ணு. He's right. 33. the prince. ஏஜ் 65, வெரி சக்சஸ்ஃபுல் டாக்டர். இப்போ என்ன டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எப்ப செத்து போவாரு, எப்படி செத்து போவார்னு சொல்றாரு. Disinilah si paman baru percaya dengan kebenaran ramalan Aditya, Ner. Ia juga kembali meyakinkan dirinya bertanya apakah Prina akan benar hidup. Aditya hanya memberinya tepukan 2 kali, entah apa filosofi dari tepukan itu. Setelah semua kebimbangan itu jelas, kini air mata telah berubah jadi harapan besar, Ner. Prina kembali tersenyum meski sebenarnya kematian adalah urusan Tuhan.
Sampai di suatu waktu Prina mendapati undangan makan malam di rumahnya Aditya. Aditya juga mulai memperkenalkan Prina ke emaknya. Setelah itu Aditya memperlihatkan kamarnya sekaligus memperlihatkan foto babenya yang sudah lama meninggal. Tak lama Aditya dipanggil emaknya untuk segera mempersiapkan hidangan makan malam, sementara Prina sedang menunggu di tempat tidur Aditya. Tangannya tak sengaja dipatuk sesuatu dari bawah selimut. Saya kira itu ular, ternyata itu adalah buku harian Aditya. Jika dilihat dari covernya sih, buku itu bernuansa sakral penuh rahasia, membuat Prina jadi penasaran. Ketika ia mulai membuka dan membacanya, Prina disambut kata flightionship. அதில் விழுந்தேனோ என அஞ்சிய நாள், ஒரே புள்ளியாய் குவிந்த நாள், என் இதய வெளியில் விழுந்த முதல் மழையா, என் கால் கணிப்பில் நிகழ்ந்த முதல் பிழையா, பெண்களை என்றோ நான் கண்டேன். குழம்பு ஓகே? யா. Thank you, Prerna. Setelah acara makan malam, Aditya mengajak Prina ke sebuah bukit. Keindahannya seakan membawa kita ke dimensi lain. Sedang Prina terlihat kedinginan berada di sini. Aditya pun memberinya jas. Tak lama terlihat bintang jatuh. Prina pun menyempatkan diri berdoa sebab ia mulai percaya keajaiban setelah bertemu dengan Aditya. Nah, ketika lampu-lampu kota sudah kembali menyala, Prina menyambutnya dengan tarian kebahagiaan. Setelah itu, ia ingin mengutarakan perasaannya langsung ke Aditya, namun sama sekali tak disangka Aditya malah berkata lain jika ia tidak ditakdirkan untuk mencintai. Bahkan setelah pertemuan ini, Aditya katanya akan pindah ke tempat lain dan tidak akan pernah kembali lagi. Apa maksudnya ya, ஏன் ஆதி நீ இல்லாம என்னால எதையும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது. I love you. என் கையில காதல் ரேகை இல்ல பிரேரணா. Dengan sedemikian rasa sakit, Prina langsung pulang ke rumahnya setelah mendengar penolakan kasih dari Aditya itu. Prina membuang begitu saja jas milik Aditya ke lantai saking kecewanya. Setelah Prina menenangkan diri dengan berendam, ia kembali mengambil jas milik Aditya dan menyadari jika ternyata buku harian Aditya ngikut di jas. Prina pun lanjut membacanya dan disinilah ia menemukan jawaban kenapa Aditya berkata seperti itu di atas puncak sana. Aditya? பிரேரணா எனும் புயல் என் வாழ்வில் இல்லாத காதலுக்கு பிலா, அவள் சிரிப்பிலா என்று பொய்யாக கூடாதே என்று. பிரேரணா 99. தரம் 100% சரி கிடையாது. என் கணிப்பு 100% சரி. 100% சரியாத்தா கணிப்பு. சொன்னால் நீ செல்வாயா? பிரேரணாவை பிரிவாயா? நான் இங்க இருந்து போறேங்கய்யா. பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட ரேகையெல்லாம் பார்த்துரு. கையை கூட ஆதித்யா. என்னோட கையை குரு படிக்க கூடாது இல்லைங்க. நான் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உயிரோடு இருப்பேன்? உன் ரேகையை தான் பார்க்கல. என் செய்வாய் விக்ரமாதித்யா. எனக்கு சாவுனா நல்ல பயம். உன் கூட தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நாளும் 2 நிமிஷம் சாவ பிராக்டிஸ் பண்றேன். நாள் கருவறையும் நீருக்குள்ளே போய் வா. Ternyata hari kematian Aditya sudah sangat dekat. Semua itu terungkap atas tulisannya sendiri dalam buku harian miliknya yang saat ini ada di hadapan Prina. Betapa tertusuknya Prina dengan semua ini. Tak lama pamannya datang membawa kabar gembira jika yayasan kanker sudah menemukan obat untuk penyakitnya. Prina akan hidup. Namun apa artinya kehidupan baginya tanpa Aditya di sisinya? Dalam ini
Nah, karena besok Aditya sudah mau berangkat ke London, maka hari ini ia meminta Prina menemuinya di tepi danau untuk yang terakhir kalinya. Pandangan Aditya tidak dipalingkan apapun selain berfokus ke wajah cantik Prina. Selama pertemuan ini juga tidak sepatah pun keluar dari mulut Prina. Ia seperti ada belenggu besar sedang mencengkeram pikiran, jiwa, dan raganya. Sepulang dari sini, Prina memberi Aditya sebuah kado yang disampul mawar merah layu bertuliskan tolong dibuka pada tanggal 26. Tiba di kemudian hari, pesawat yang ditumpangi Aditya pun telah terbang ke London. Di belakang Prina hanya berteman dengan air mata dan rasa sakit. Nah, singkat cerita nih, Aditya telah tiba di London. Hari ini adalah tepat tanggal 25 di mana Aditya datang ke pemakaman mempersiapkan diri karena besok tepat tanggal 26 adalah hari terakhirnya berpijat di bumi. Sementara Prina dan pamannya di Italia sudah mempersiapkan jadwal operasi kanker Prina. Nah, ketika sudah memasuki sepertiga malam pertama di tanggal 26, Aditya pun mulai membuka kado pemberian Prina sesuai apa yang dipintanya. Ternyata isi kado itu adalah buku harian Aditya. Di dalamnya terdapat tulisan Prina ditandai dari selembar bulu burung merak yang bertuliskan, daripada Prina mendengar kabar kematian Aditya, ia lebih memilih mendahului kematiannya sendiri dengan bunuh diri terjun ke jurang. Itu artinya Prina ingin membuktikan jika ramalan Aditya tentang cinta itu salah. Merinding saya, Pak. நான் வாழ்வேன் என்று கணித்தாய் இரண்டும் பொய்யாகும் நாளடா எனக்காக ஒளி வாழடா அறுபது விதி என வாழ்வது நீயாக இருக்கட்டும் காதலுடன் உன் பிரேரணா. Takdir berkata lain, mobil Prina tertabrak dan tidak jadi terjun ke jurang. Saat ini Prina sudah dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. Sementara Aditya sudah lari ke telepon umum untuk menghubungi paman Prina. Dengan penuh kepanikan, si paman memberitahu Aditya jika kondisi Prina cukup serius, berjuang untuk hidup pun sudah tidak mampu. Proses operasi akan dilaksanakan sejam lagi, katanya. Nah, mendengar semua itu, Aditya hanya memohon pada paman untuk diberi kesempatan bicara dengan Prina. Paman pun langsung menghubungkan teleponnya ke mikrofon ruang rawat. Ketika Aditya mulai menyebut nama Prina, jemarinya tiba-tiba bergerak. Sontak seisi ruangan ini kaget lalu fokus ke sumber suara Aditya. She reacted. I love you, Prerna. Prerna, நான் பேசுறது கேக்குதா? நீ எனக்கு உயிர்மா. இத்தனை நாளா இருக்கு நீ எனக்காக சாக நினைக்கிறேன்னா. பிரேரணா, நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன். பேச மாட்டியா? நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன். நீ உயிரோட இரு. Dengan segala kepanikan itu, Aditya memutuskan untuk terbang ke Roma, Italia saat ini juga. Namun tahu-taunya bandara ditutup seminggu lamanya karena hujan lebat tak henti-henti, lagi dalam keadaan darurat sekarang. Aditya tidak putus asa, intinya ia harus ke Roma saat ini. Pada akhirnya mencoba lari ke pelabuhan. Kebetulan ada satu kapal yang sudah mau berangkat berlayar menuju Roma. Pintu masuk semua sudah tertutup, namun lihat apa yang dilakukan Aditya untuk Prina, wanita yang dicintainya.
Dia nekat lompat ke tangga terakhir kapal itu, namun di awal-awal keberangkatannya seperti ada firasat buruk. Tiba-tiba senter awak jatuh ke laut. Salah satu anjing lari sembunyi ke bawah meja. Guru Aditya di kejauhan sana melakukan ritual batin untuk muridnya Aditya. Sementara proses operasi Prina juga sedang berlangsung. Looks like tsunami. Chief, you everybody! Inilah keajaiban dan kekuatan dari cinta yang besar. Prina dan Aditya kembali bersama setelah berhasil melalui jurang pemisah di antaranya. Semestinya nasib seseorang tak terikat pada garis telapak tangan, tapi terikat atas tindakannya. Kini telah usai. Selamat bersua di video selanjutnya, Was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face.